Sirih berlipat sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Awal bismillah untuk membentang, kata pemanis pembuka bicara. Okey. Terlebih dulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberikan pandangan dan mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian ini semasa menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong 2014 yang lalu. Sepanjang perbahasan tersebut, terdapat ada 7 isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berkaitan dengan kementerian ini, iaitu yang pertamanya pembangunan kedai rakyat satu Malaysia. Kedua, usaha menggalakkan pembelian barangan tempatan. Yang ketiga, peranan Kabinetn KK dalam pelaksanaan GST. Keempat, kawalan terhadap penjualan diesel dan petrol bersubsidi. Kelima, pemantauan dan kawalan harga barang. 6, penyalahgunaan kedudukan dominan dalam pasaran domestik. Dan yang akhir, pelaksanaan program penyeragaman harga. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya ambil isu yang pertama, krim. Izinkan saya pertamanya untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Manis dan Yang Berhormat Lawas, iaitu mengenai pembangunan kedai rakyat satu Malaysia atau KRIM di parlimen masing-masing. Pagi tadi pun ada soalan berkaitan dengan KRIM. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga Mac 2014 sebanyak 128 KRIM telah dibangunkan di seluruh negara. Di samping itu, kementerian saya juga telah merancang untuk membangunkan tambahan sebanyak 57 buah KRIM sehingga penghujung tahun ini. Perancangan ini tertumpu kepada kawasan-kawasan parlimen yang masih belum mempunyai KRIM, termasuk di Parlimen Tanjung Manis dan Lawas. Bagi Parlimen Tanjung Manis, beberapa siri rawatan telah diadakan dalam mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk dibangunkan kedai rakyat satu Malaysia. Namun begitu, didapati kebanyakan lokasi yang dilawati setakat ini tidak sesuai untuk dibangunkan KRIM. Oleh itu, sekiranya pihak Yang Berhormat Tanjung Manis mempunyai cadangan lokasi yang sesuai, termasuk di Pulau Bruit, bolehlah memanjangkan cadangan tersebut kepada kementerian ini supaya dapat diambil tindakan sewajarnya. Pertimbangan mengenai lokasi tersebut akan dibuat berdasarkan kepada kriteria yang telah kita tetapkan oleh kementerian. Menteri. Boleh Tanjung Manis sekejap? Tanjung Manis, okey. Okey, terima kasih Tuan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Saya nak mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Menteri. Masalah kita dekat Pulau Bruit, kita tak ada kedai. Kebanyakannya rumah-rumah kampung, dan terutamanya di Pulau Bruit, kawasannya sebesar negara Singapura, panjang sepanjang pembaris, 13 kampung, satu rumah panjang, jauh antara satu sama lain. Jadi kalau bolehlah KRIM itu dibuka dalam sebuah rumah kampung dan itu dibuatkan sebagai kedai KRIM. Kerana saya tahu juga dulu bila saya memohon, ya, kriteria adalah untuk mengadakan 3 buah kedai, untuk mengadakan sebuah kedai besar KRIM. Tapi kalau kita pandangkan di Tanjung Manis ataupun saya rasa di luar-luar bandar lah, di seluruh negeri Sarawak, memang tak ada kedai. Jadi kalau bolehlah longgarkan dan ambil kira lah masalah-masalah, dan terutamanya di Pulau Bruit tak ada jalan raya, Menteri. Tak ada jalan raya. Nak ke bandar pun nak kena naik sampan, dan itu memakan masa dan agak mahal. Jadi saya amatlah memohon, ya, jasa baik kementerian. Terima kasih. Terima kasih Tanjung Manis, dan saya memang mengetahui keadaan kampung dan kawasan tersebut kerana saya dah pernah pergi ke kawasan ini. Jadi harapan dan juga rayuan daripada pihak Yang Berhormat Tanjung Manis akan saya ambil kira lah untuk saya bincang di kementerian. Kalau dirasakan perlu memang ada keperluan, tapi kalau boleh
kelonggaran sedikit kita akan pertimbangkanlah. InsyaAllah kita berdoa lah ya dengan ini. Di Parlimen yang Farid Yang Berhormat Tan Sri Farid Sulong. Mengenai krim ni yang Berhormat Menteri, saya memang saya akui bahawa krim ni memang banyak memberi bantuan, terutamanya dari segi harganya yang lebih murah daripada tempat-tempat lain. Cuma saya nak tanya pada pihak kementerian, sebenarnya sebelum pihak kementerian tu meluluskan mana-mana permohonan untuk mendapatkan krim di kawasan parlimen masing-masing, saya cuma nak tahu dia punya kriteria dia, analisa dia, lepas tu time frame dia. Sebabnya ada satu permohonan yang telah diajukan daripada kawasan parlimen Farid Sulong yang telah dihantar mungkin lebih daripada setahun, hampir 2 tahun, tapi sampai sekarang pun tidak ada khabar berita dan apa juga maklumat daripada pihak kementerian. Jadinya di dalam dewan ini mungkin Yang Berhormat Menteri boleh nyatakan apakah kriteria utama yang dilihat oleh pihak kementerian dan dia punya time frame dia. Takkanlah sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun baru pihak kementerian nak beri maklum balas. Itu pun setelah mungkin setengah pihak ataupun pressure daripada ahli parlimen tersebut. Saya minta jawapan kepada soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Farid Sulong, satu soalan yang spesifik lah. Jadi susah saya nak menjawab kenaan dengan Farid Sulong tu. Walau bagaimanapun untuk maklumannya yang Berhormat Farid Sulong, salah satu daripada kriteria pemilihan lokasi krim itu ialah tentang lokasi dia, mudah dikunjungi, saiznya, premis, sekurang-kurangnya 2 lokasi cadangan bagi setiap kawasan. Walau bagaimanapun Farid Sulong ada dalam catatan saya dan akan semak balik dan akan maklumkan kepada Yang Berhormat Farid Sulong. Kalau sekiranya bersesuaian dan menepati kriteria ni, kita akan cuba usahakan seberapa cepat yang boleh. Yang dah 2 tahun tu patut kena beritahu lah, ingatkan saya lah. Itulah 2 tahun tak apalah, saya baru setahun di sini. Jadi tak apa, kita akan cuba lah ya. Itu yang dulunya lah. Tak apa Farid Sulong, saya akan tengok benda ni dan insyaAllah kalau sekiranya bertepatan kita akan cuba berikan kepada Farid Sulong itu ya, kerana kita mengamalkan rakyat didahulukan. Di Parlimen Lawas pula, lawatan tapak telah juga diadakan pada 18 Mac 2014 di mana satu lokasi telah dikenal pasti sesuai untuk dibangunkan krim. Pihak kami akan mengambil tindakan selanjutnya untuk memastikan rakyat di Parlimen Lawas dapat menikmati kemudahan krim ini. Ini berita baik untuk Lawas ya. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, yang kedua isu yang timbulkan ialah usaha menggalakkan pembelian barangan tempatan. Seterusnya saya ingin menjawab isu yang bangkitkan oleh Yang Berhormat Jasin mengenai usaha bagi menggalakkan pembelian barangan tempatan di kalangan rakyat negara ini. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian telah melaksanakan kempen beli barangan Malaysia sejak tahun 2009. Usaha ini akan diteruskan pada tahun ini dan objektif utama pelaksanaan kempen beli barangan Malaysia ialah merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan pembelian barangan tempatan, iaitu domestic consumption. Ini bertujuan untuk membantu pengusaha tempatan meluaskan jaringan pemasaran di samping berupaya mewujud dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kualiti produk dan perkhidmatan buatan Malaysia. Jasin telah mengukuhkan pandang-pandang yang begitu baik dalam konteks ini. Di Kementerian, pelbagai strategi dan program kesedaran yang telah dan akan diambil oleh Kementerian melalui kempen ini untuk mengenengahkan produk-produk keluaran tempatan kepada pengguna. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan ialah 1. Expo Beli Barangan Malaysia, 2. Pertandingan video barang kita, dan 3. Pengiklanan di media elektronik, media cetak, media sosial seperti YouTube, Facebook dan sebagainya. Ini kita kerap kita laksanakan. Sejak tahun 2013, kempen ini juga memberi tumpuan kepada usaha memupuk semangat patriotisme dan kebanggaan terhadap produk tempatan dari peringkat usia yang muda melalui penerapan
elemen kempen beli barangan buatan Malaysia dalam penerbitan animasi Upin dan Ipin yang begitu popular di kalangan kanak-kanak dan golongan berkeluarga. Selaras dengan pelaksanaan kempen tersebut, juga Kementerian telah mewujudkan satu mekanisme pengenalan kepada produk-produk keluaran negara melalui penandaan logo buatan Malaysia oleh pihak industri. Logo ini telah didaftarkan sebagai harta intelek milik kerajaan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MIPO). Justru itu, sebarang penggunaannya perlulah mendapat kebenaran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan terlebih dahulu. Logo ni kita dah daftarkan di MIPO. Jadi inilah antara yang kita cuba nak pertingkatkan pemasaran dia. Isu yang ketiga, Tan Sri Yang Dipertua, ialah peranan KPDNKK dalam pelaksanaan GST. Seterusnya, saya juga ingin menjelaskan mengenai peranan kementerian ini dalam pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan atau GST yang disentuh oleh Yang Berhormat Limbang. Tanggungjawab kementerian ini ialah memastikan tidak berlakunya kenaikan harga barangan secara tidak terkawal, iaitu sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan GST melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kementerian sememangnya sedar akan kemungkinan berlakunya kenaikan harga oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan suka mengambil kesempatan di atas pelaksanaan GST ini. Ada juga orang ambil kesempatan. Oleh itu, kementerian saya akan mengambil langkah-langkah bagi memastikan perkara ini ditangani dengan baik. Inilah yang telah berlaku waktu isu kenaikan harga itu. Kita dengan begitu komitmen tunjuk, tengok, lihat apa yang sedang berlaku di peringkat akar umbi. Ini betul. Jadi soalan. Soalan ya. Mengenai GST ini. Okey. Disebabkan saya apa dulu Kang? Boleh timbul balik. Ini sahabat saya daripada ni Setiawangsa. Setiawangsa ya. Jadi bagi tujuan yang saya sebut di atas tadi, Jawatankuasa Pemandu Persediaan Pelaksanaan GST KPDNKK telah ditubuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah persediaan meliputi aspek perundangan, penguatkuasaan, advokasi, data harga, latihan dan publicity. Jawatankuasa ini turut dianggotai oleh Wakil Kementerian Keuangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Saya selesaikan dulu ya, Setiawangsa. Ahli-ahli yang berhormat, di bawah plan tindakan penguatkuasaan terhadap kegiatan mencatut atau manipulasi harga oleh peniaga-peniaga, Kementerian akan menguatkuasakan perundangan yang memperuntukkan kaedah-kaedah penentuan pencatutan semasa GST. Denda dan penalti yang berat akan dikenakan ke atas peniaga yang ingkar, di mana bagi orang perseorangan ialah denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara dan bagi kesalahan pertama, dan RM250,000 atau 5 tahun penjara bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Bagi pertubuhan perbadanan atau syarikat pula dikenakan denda RM500,000 bagi kesalahan pertama dan RM1 juta bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Ini ada penaltinya. Jadi jemput Setiawangsa. Menteri, GST ini akan dimulakan pada 1 bulan April 2015. Saya hanya ingin menanyakan kementerian sama ada kementerian telah bersedia dengan satu unit khas dalam bentuk unit penguatkuasaan ini, kerana benda yang kita nak lakukan ini agak besar, dan adakah manpower telah disiapkan sekarang ini? Terima kasih pandangan yang begitu baik daripada Setiawangsa. Sebenarnya macam saya sebutkan tadi, di kementerian kita ni dah ada jawatankuasa kita tubuhkan untuk kita melihat dan mengkaji balik akta-akta yang sedia ada. Ruang mana kelemahan-kelemahan yang selama kini yang cuba akan kita perbaiki. Dan pegawai penguatkuasaan kita juga telah kita adakan latihan untuk memberikan penerangan, penjelasan kepada mereka ni. Kerana mereka inilah nanti yang akan turun ke bawah memberi penerangan dan menguatkuasakan undang-undang.
InsyaAllah, saya ingat hari ini kita ada lebih kurang 1,800 pegawai penguatkuasa dan ini akan kita manfaatkan sepenuhnya. Dan ada keperluan untuk tambah, ni kan ada akan saya sebut, kita akan cuba tambah pula pegawai. Yang pentingnya memang dalam keadaan menunggu sehingga April 2015, kita hari ini sudah cukup bersedia, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kementerian juga telah mewujudkan unit anti pencatutan. Ini satu lagi usaha yang kita buat yang memberi tumpuan khusus kepada penyiasatan perubatan mencatut oleh peniaga. Sebagai langkah persediaan, sejak tahun 2013 lagi, pegawai-pegawai penguatkuasa kementerian telah diberi latihan kemahiran yang spesifik bagi membuat tindakan siasatan ke atas kes pencatutan apabila GST ini dilaksanakan kelak. Bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan, kementerian telah mengemukakan permohonan penambahan perjawatan pegawai penguatkuasa di seluruh negara kepada agensi pusat untuk dipertimbangkan dan kelulusan. Ini kita merasakan ada kekurangan dan kita telah pun memohon kepada pada pihak yang atas untuk meramaikan lagi pegawai penguatkuasa ini. Di samping penguatkuasaan undang-undang, kementerian juga sedang mewujudkan pangkalan data, harga barangan dan perkhidmatan. Pemantauan harga akan dibuat sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan GST sebagai asas kepada penentuan kadar keuntungan yang boleh dianggap munasabah. Maklumat data harga ini akan digunakan bagi menetapkan mekanisme pencatutan di bawah Akta Pencatutan Forfeiting, di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ianya juga menjadi sumber rujukan kepada kementerian mengenai trend harga dan cas yang berpatutan dalam pasaran. Dengan adanya usaha ini, kementerian yakin ia mampu meminimalkan kesan negatif pelaksanaan GST kepada harga barang dan perkhidmatan. Selaraslah dengan hasrat daripada setiawangsa ini. Tan Sri Yang Pertua juga mengenai GST, Yang Berhormat juga baru mencadangkan supaya pengenalan mengenai sistem GST turut dijadikan salah satu perkara dalam program transformasi kedai runcit atau tukar yang dilaksanakan oleh kementerian ini. Untuk makluman Yang Berhormat, program tukar ini adalah merupakan Entry Point Project, EPP, di EPP Entry Point Project di bawah bidang keberhasilan utama negara NKEA Pemborongan dan Peruncitan. Ia dilaksanakan bertujuan memodernkan kedai runcit tradisional, seterusnya meningkatkan tahap daya saing peserta tukar dalam persekitaran perniagaan peruncitan yang kompetitif. Selain daripada perubahan fizikal kedai yang akan menarik lebih ramai pelanggan, program ini turut menerapkan penggunaan point of sale POS sistem bagi membantu peniaga meningkatkan kecekapan pengurusan operasi kedai bersesuaian dengan perubahan amalan perniagaan semasa yang lebih moden, termasuk pelaksanaan GST. Selaras dengan persediaan ke arah pelaksanaan GST, KPDNKK telah merangka 11 siri program kesedaran dan latihan mengenai GST kepada semua peserta tukar. Melalui latihan sebegini adalah diharapkan agar mereka dapat menerima pendedahan dan pemahaman yang lebih tepat mengenai pelaksanaan GST ini. Tan Sri Yang Pertua, isu keempat, kawalan terhadap penjualan diesel dan petrol bersubsidi. Seterusnya izinkan saya pula menjawab isu berkaitan kawalan penjualan petrol dan diesel bersubsidi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kanga. Terlebih dahulu terima kasih saya kepada Yang Berhormat kerana mengemukakan cadangan yang baik untuk perhatian kementerian saya berhubung kawalan penjualan diesel dan petrol bersubsidi yang lebih bersasar. Kementerian saya akan meneliti kebolehsanaan cadangan tersebut serta kaedah yang terbaik bagi memastikan subsidi yang diberi itu dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak sahaja. Dalam masa yang sama, kementerian telah pun melaksanakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melalui pemberian fleet card kepada 11 kategori kenderaan yang terlibat secara langsung dengan orang awam. Langkah ini telah berjaya
mengurangkan kos operasi syarikat, pengangkutan dan seterusnya, mengelakkan kos tersebut daripada dipindahkan kepada rakyat. Kategori kenderaan yang terlibat dalam proses fleet card ini ialah bas sekolah, bas henti-henti, bas peantara, bas ekspres, bas mini, kereta sewa, teksi, van mayat, lori mayat, serta ambulans dan bomba yang dikendalikan oleh badan sukarela. Menyentuh isu penyelewengan diesel dan petrol bersubsidi di kawasan sepadan, ingin saya perjelaskan bahawa kawalan yang dilaksanakan oleh kementerian ialah melalui pendekatan-pendekatan berikut. Pertamanya, kita menetapkan kota jualan minyak diesel di stesen-stesen minyak. Ada kota-kota tertentu. Yang keduanya, kita melarang penjualan diesel dan petrol RON 95 melalui bekas atau tong kecuali dengan permit khas. Ketiga, melarang si stesen minyak dalam lingkungan 50 km dari sempadan menjual diesel melebihi 20 liter kepada kenderaan-kenderaan berpendaftaran asing. Menteri. Yang keempat, mengadakan waktu operasi stesen minyak dalam lingkungan 10 km dari sempadan sehingga jam 10 malam. Dan yang kelimanya, mewartakan barangan kawalan petrol RON 95 dan diesel sebagai barangan larangan ekspor di bawah peraturan kawalan bekalan larangan ekspor 2011. Menteri, ada 2 orang berdiri, Menteri. Nanti saya selesaikan dulu. Simpan soalan tu ya. Bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan, Kementerian telah mengadakan kerjasama dan operasi khas dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan Am PGA, Unit Pencegah Penyeludupan UPP, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan, Ikatan Relawan Rakyat RELA dan Angkatan Tentera Malaysia bagi mengekang aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi ini. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng. Dalam dewan ini saya nak meletakkan penghargaan yang cukup tinggi kepada semua jabatan-jabatan yang disebutkan tadi, kerana gerakan bersepadu inilah yang kita telah berjaya menghasilkan banyak kejayaan-kejayaan yang kita buat bersepadu. Bukan saja kita beri denda penalti kepada petrol, pada pengguna, kepada pengkhianat-pengkhianat, malahan akaun mereka kita tutup, rampas dan sebagainya. Syukur, terima kasihlah kepada jabatan-jabatan tadi ya. Jadi melalui pelaksanaan penguatkuasaan Akta Kawalan Bekalan 1961 dan perundangan subsidiari, sebanyak 20 kes penyelewengan diesel bersubsidi telah direkodkan di Perlis. Ini untuk Perlis saja. Ada keluar dalam surat khabar tempoh hari. Ya, di mana telah direkodkan di Perlis pada tahun 2013, iaitu 20 kes penyelewengan yang telah kita berjaya kita tumpaskan. Kesemua ini melibatkan nilai sitaan sebanyak RM92,102 Malaysia, manakala bagi petrol RON 95 pula sebanyak 87 kes dengan nilai sitaan berjumlah RM117,741 telah dihasilkan. Menyentuh isu penjualan petrol bersubsidi RON 95 kepada warga asing pula, kerajaan telah menetapkan bahawa kenderaan berpendaftaran asing kecuali motosikal adalah dilarang sama sekali daripada membeli petrol RON 95 di semua stesen minyak di seluruh negara mulai pada 15 Jun 2011. Sejak tempoh larangan tersebut dikuatkuasakan, masih ada lagi yang ingkar. Sebanyak 6 stesen minyak dan 134 kenderaan berpendaftaran asing telah diambil tindakan undang-undang di atas kesalahan ini. Dan ini semuanya berekor daripada laporan daripada pengguna, daripada rakyat. Dan kita ambil tindakan. Ini di Perlis saja yang saya bagi contoh. Saya habiskan itu dululah ya. Senang saya jawab yang lain tadi. Supaya
Elok saya habiskan dulu ya, boleh. Tan Sri betul. Selain daripada itu, satu pasukan petugas khas bersama Jabatan Peguam Negara telah digerakkan ke arah membanteras aktiviti penyelewengan diesel bersindiket ini. Ini melibatkan pelaksanaan Operasi Diesel 1 North ODIN, Operasi Diesel 2 North OD2N dan Operasi Diesel 1 South ODIS yang telah berjaya menghasilkan sejumlah 29 kes melibatkan barang rampasan bernilai 16.5 juta ringgit di bawah Akta Bekalan 1961 serta rampasan wang tunai. Saya sebut tadi, rampasan wang tunai berjumlah RM949,929 dan pembukuan 370 akaun berjumlah 50.9 juta ringgit di bawah Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2011. Kesemua angka ini menunjukkan betapa kementerian kita, kerajaan kita begitu komited untuk membanteras gejala penyelewengan barangan bersubsidi yang berlaku di negara ini. Jadi minta yang siapa Bakri dulu. Minta maaf dulu, sahabat Bakri. Sebab terima kasih Tan Sri Speaker dan Menteri memberi peluang. Di sini saya nak tanya Menteri satu soalan yang pendek. Adakah kuota diesel di bandar dan di dua bandar berbeza? Minta penjelasan. kalau ikut kota itu memang berbeza. Ini berdasarkan kepada keperluan ya. Kadang-kadang syarikat petrol yang baru tu kita bagi kota sikit dulu, tapi tengok dia punya performance. Kalau nampaknya bagus, kita naikkan kotanya itu. Jadi itu terpulang kepada keperluan lah. Ya. Kalau ya Bakri itu minta maaf. Jika tak sampai kuota atau lebih kuota, adakah dia boleh memohon lebih satu ganda atau dua ganda? Itu saya jawab tadi, itu terpulang kepada keperluan lah. Kalau keperluannya agak diperlukan, kita akan tambah kuota dia. Bakri ada stesen, beritahulah saya. Special. Ya, tak apa. Ini ya, sahabat saya daripada Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini mengenai isu saya difaham tadi, jawapan yang panjang lebar mengenai macam mana penguatkuasa jalankan tugas, macam mana bekerjasama agensi-agensi yang lain. Tadi saya rasa ini memang kita jawapan ini memanglah selalu biasa kita jawab. Memang kita ada banyak tanggapan itu semua. Saya rasa kalau kita jawab penguatkuasa menjalankan tugas ikhlas, jalankan tugas betul-betul, saya rasa banyak lagi kita boleh dapat. Yang Berhormat Menteri ada setuju atau tidak? Banyak lagi kita masih dalam golongan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kita penguatkuasa menjalankan tugas. Contoh di Bintulu, bila lori masuk, dia punya tank minyak semua dia orang buat perubahan, buat besar. Itu van dia buat belakang punya, batu orang penduduk punya dia kasih ubah pergi cari buat tank. Tapi bila rakyat nampak ini perkara berlaku, dia isi minyak berjam-jam sana, dia bagi tahu penguatkuasa, dia bagi tahu kita punya jawatan, itu jawatan itu daripada kita punya kementerian pengguna Kementerian Domestic and Trade dengan izin, pegawai macam-macam alasan bagi. Kata, oh sekarang kita tak ada kenderaan, nanti sekejap kita tidak cukup kaki tangan, nanti sekejap lagi bagi saya 5 minit. Sampai masa orang mula isi minyak, sampai berjam-jam habis, itu pegawai tak datang. Ada pegawai bagi tahu, dia orang tunggu sana berjam. Akhir sekali tak ada, dia orang telefon. Pegawai pun tunggu saja sampai itu lori kah, van kah, baru habis isi, baru jalan. Oh dia cakap minta maaf tadi kita tayar pancet. Inilah macam mana rakyat boleh terima kepada kita punya jawapan kepada rakyat. So saya harap kita kementerian setuju atau tidak, kita mesti mengambil tindakan yang serius atas perkara ini menjalankan tugas. Macam itu hari di Bintulu,
Bila kita minta, kita punya jabatan penguatkuasa pergi ambil tindakan, ada minyak dia taruh store takat utang. Macam-macam alasan. Akhir sekali itu rakyat naik angin, dia melaporkan kepada Merim Polis nak mari tangkap pula, terus dapat. Bila jakat itu dia menguasa, macam-macam alasan. Dia kata macam-macam. Akhir sekali kasih malu kita sendiri. Tadi satu kali tangkap ada 3 lori tanker dapat itu berapa store itu tank yang takat. Sama sedikit juga orang bagi tahu, tapi dia ambil tindakan. Tiap-tiap hari boleh nampak 1-2 lori. Ada Petronas punya logo lagi, terang-terang diesel masuk. Itu orang diaman punya, itu resident, isi minyak tapi dia berkembang besar. Ada banyak-banyak storage tank di tangki besar di dalam dia rumah. Tapi penguatkuasa tak mau ambil tindakan, macam-macam alasan. Tadi saya minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, terima kasih kerana memberi peluang kepada Stampin. Menteri, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bintulu kerana daripada kajian kita terhadap kekurangan diesel, memang betul terdapat kelemahan dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Itu pun saya mesti mengucap terima kasihlah kepada kaki tangan serta agensi dan kaki tangan yang berusaha upaya untuk menadangi sindiket diesel ini. Akan tetapi wujud ni kelemahan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bintulu. Jadi saya ingin bertanya, mengambil kesempatan ini untuk bertanya Berhormat, apakah status kajian kementerian terhadap cadangan yang saya bangkitkan pada sesi yang lepas, di mana saya harap jika boleh mendesak kementerian supaya mengembalikan kontrak perwarnaan diesel yang di mana kementerian juga bersetuju bahawa amat berkesan menenangi sindiket diesel. Ini juga dipersetujui oleh kaki tangan agensi yang lain. Jadi once and for all, dengan izin, ini kalilah sekaligus kita menamatkan sengsara rakyat-rakyat serta peniaga-peniaga kecil, terutamanya rakyat Sarawak yang diakibatkan oleh sindiket diesel ini. Jadi saya harap boleh mendapat jawapan yang lebih mendorong daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Menteri, sikit. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Yang Menteri. Saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bintulu dan Stampin sebentar tadi. Saya ada terbaca pada tahun 2010 yang mana pihak kementerian bersama-sama dengan SPRM menjalankan operasi Ops Nano, yang mana hasil kejayaan daripada operasi tersebut telah menyelamatkan lebih kurang RM1 bilion daripada keterisan penyelenggaraan diesel dan juga petrol 95. Di sini saya ingin mohon penjelasan Yang Menteri. Adakah pihak kementerian masih lagi meneruskan operasi tersebut, dan sekiranya terhenti, di sini saya ingin mencadangkan agar pihak kementerian dapat meneruskan operasi tersebut yang terbukti berjaya. Dan saya fikir sebagaimana yang tadi disebut oleh rakan saya daripada Bintulu dan juga Stampin, kalau kita serius menggunakan operasi seperti itu dapat digerakkan berterusan, saya amat yakin dan percaya kita boleh menyelesaikan once and for all masalah keterisan diesel dan juga petrol 95 di semua premis-premis yang ada. Yang keduanya, saya ingin bertanya kepada Yang Menteri tentang adakah pihak kementerian membuat audit kepada semua pengusaha-pengusaha stesen-stesen minyak yang ada di seluruh negara bagi memastikan setiap subsidi diesel ataupun minyak yang diberikan oleh kerajaan itu benar-benar digunakan sepenuhnya dalam negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat, satu soalan. Terima kasih Menteri. Saya ada satu permintaan kecil. Saya tahu ini adalah luar daripada pembahasan. Jika boleh Yang Berhormat boleh memberi jawapan dari segi bertulislah. Saya nak minta berapa jumlahkah diesel yang tidak bersubsidi yang telah pun dijual di Sarawak pada tahun lepas. Terima kasih. Okay, terima kasihlah kepada ahli Yang Berhormat Bintulu, Stampin dan juga Kuala Selangor ya. Saya memang setuju dengan pandangan-pandangan tadi, dan inilah sebenarnya kekangan kita lah. Dan saya memang begitu simpati lah apabila turun padang tengok lihat
Malahan saya pun juga terlibat bersama dengan gerakan itu yang telah dibuat satu operasi di salah satu tempat, dan saya tahu bagaimana tinggi risikonya pegawai penguasaan ini. Pada saya melihat mereka ini telah dapat menjalankan tanggungjawab yang begitu baik. Apatah lagi macam mana dicadangkan oleh Kuala Selangor tadi. Memang on ini. Saya sebutkan tadi ada ops nama, ada di apa tadi? Ada saya sebutkan dia punya operasi-operasi nama dia secara bersepadu. Dan saya lihat memang ada di terbitnya akhbar macam apa yang berlaku di Port Dickson, apa yang berlaku di Johor, apa yang berlaku di Kangar, Kota Baru dikeluarkan. Jadi inilah sebenarnya hasil dengan sokongan kerjasama daripada agensi-agensi tadi. Dan ini saya berjanji sebagai menteri, saya bertanggungjawab. Dan saya mau melihat dan mau bersama dengan ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk kita menangani soal ketirisan dan juga penyelewengan ini. Sebab itu saya sudah bercakap dengan Yang Berhormat sahabat saya Bintulu, dan secara khusus saya nak turun bersama dengan Yang Berhormat Bintulu untuk kita sama-sama melihat, dan kalau benar misalnya ada di kalangan mereka yang terlibat dengan ini, kita akan ambil tindakan. Tak ada tolak ansur lagi, sebab kita dah buat tindakan ini dan memang satu hasil yang sangat berjaya. Kuala Selangor tadi memang ada, saya boleh kotkan beberapa saya tak ada senarai yang di sini, saya boleh kotkan berapa pemeriksaan yang kita buat, berapa serbuan yang kita buat. Tapi yang sangat berjaya bila kita sepadukan. Sebab bila kita sepadukan, akta-akta tadi membolehkan masing-masing ada akta kelebihan akta masing-masing. Yang JPJ dia boleh tahan lori, yang custom dia boleh rampas mana barang yang apa, yang SPRM yang sogokkan duit. Malahan pernah satu ketika dahulu ada orang sogok duit. Dan sogok duit, saya terima kasih kerana pegawai saya menolak dari segi sogokkan duit itu, tuan-tuan dan puan, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Ini yang saya nak. Kita untuk sama-sama membantu kementerian. Kita tak ada nak tolak ansur lagi dah. Kita dah laksanakan ini dan ini akan kita tingkatkan. Kepada Bintulu, saya dah pergi dah ke Bintulu, dan saya alhamdulillah ramai juga kawan-kawan saya ada di sana, dan kita akan bantu rakyat di sana. Kita tak mahu rakyat ditipu, kita tak mahu rakyat diperdayakan oleh sindiket-sindiket yang hanya memikirkan kepentingan mereka sahaja. Mereka fikirkan untung dia saja, tapi rakyat menjadi mangsa. Sebab itu saya nakkan bantuan daripada ahli-ahli yang berhormat. Pertamanya untuk kita mewawarkan, beri laporan, berikan maklumat kepada kita. Saya dah beritahu dia yang mudahnya, nombor 1-800-886-800, beritahu kita. Dan secara Bintulu saya I'm prepared. Whatever yang disebut tadi, soal pegawai ke soal apa ke, direct kepada saya. Saya akan turun bersama Yang Berhormat, kerana dengan sokongan Yang Berhormat saya yakin ini once and for all kita akan dapat kita hapuskan gejala-gejala yang tak sihat ini. Cuma yang tadi soal kontrak perjanjian tadi saya tak berapa begitu jelas lah. Pandangan Setampin tadi cuba berikan cadangan itu, dan saya melihat balik apa sebenarnya yang pernah Yang Berhormat Setampin cadangkan pasal kontrak tadi. Tak apa, yang untuk hari ini tak apa, kan kita bagi pada saya dan kita bincangkan, insya-Allah. Ya. Kanawit. Ya. Menteri, saya melihat dikatakan tadi bahawa apa yang telah dilakukan setakat ini adalah sangat berbahaya kepada pegawai-pegawai daripada kementerian. Jadi soalan saya adalah macam mana kita akan dapat menghapuskan the seriousness problem ini. Saya melihat kalau beginilah kita tidak dapat hapuskan masalah penyeludupan ini, sebab kita tahulah there's a lot of black market behind there. Jadi adakah dari awal dulu sasaran kerjaan untuk memberi subsidi ini kepada rakyat yang miskin sampai kepada sasaran atau tidak? Saya melihat kalau barang ini tidak dapat ditangani, lebih bagus lagi kita beri macam BRIM, ataupun sekarang ini kita memberi RM200 kepada nelayan. Tambahkan itu, tidak ada subsidi lagi, tidak ada masalah dengan penipuan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kanawit. Yang ini juga jelas menunjukkan keprihatinan Yang Berhormat yang kena keadaan apa yang berlaku, dan banyak perkara yang saya juga ada di luar pengetahuan saya. Jadi saya perlukan juga bantuan daripada Yang Berhormat, sebab program ini telah pun dilaksanakan sejak 2009
Undang 210 dilaksanakan seluruhnya, dan saya nampak memang ada keberkesanan dia. Cuma masalahnya ada beberapa perkara yang masih lagi berlaku, dan untuk inilah saya perlukan bantuan Yang Berhormat untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita boleh secara bersepadu menangani masalah tadi. Saya tahu kadang-kadang rakyat tak tahu apa yang berlaku di sebalik apa ni program-program yang kita buat, dan saya juga mengakui ada setengah-setengah hanya laporan yang kita sampai dulu, kata dia barang tak sampai tapi tuntutan ada. Pun saya juga memang inilah saya perlukan maklumat-maklumat ini untuk kita laksanakan. Jadi percayalah, yakinlah, kita di kementerian kita cukup tegas. Kita berhasrat sedapat mungkin, just to cope like you people once and for all, kita hapuskan gejala-gejala yang ini semuanya nak menghancurkan negara kita, memberikan keuntungan lebih daripada yang lain-lain. Ya, Yang Berhormat. Jadi Tan Sri Yang Pertua, saya pergi balik berkembang alih, ada soalan berkenaan pandangan daripada Yang Berhormat Greek dalam perbahasan semalam yang memaklumkan bahawa perintah larangan penjualan diesel dan petrol melalui tong atau bekas ini telah menimbulkan kesukaran kepada penduduk di kawasan pedalaman Greek untuk mendapat bekalan. Maknanya tak boleh beli, syarat dia tak boleh beli dengan guna tong dan sebagainya. Ini pandangan daripada Greek. Bagus keprihatinan Yang Berhormat Greek. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, kementerian kita ada mengeluarkan permit khas kepada mana-mana individu yang perlu membeli diesel atau petrol RON 95 dari stesen minyak dalam kuantiti yang kecil untuk kegunaan sendiri. Sehubungan itu saya menyarankan supaya mereka yang menghadapi masalah ini untuk hadir ke pejabat KPDNKK Greek, kerana soalan pada Greek, untuk membuat permohonan permit khas ini. Pihak kementerian sentiasa bersedia untuk membantu rakyat mengatasi setiap permasalahan yang timbul berhubung seperkara ini. Di samping itu, kementerian juga telah melaksanakan program penyeragaman harga diesel dan petrol RON 95 di kawasan Greek, iaitu di Pulau Banding. Program ini bukan sahaja membolehkan bekalan diesel dan petrol bersubsidi sampai kepada penduduk di kawasan tersebut, malah dapat dinikmati pada harga yang sama seperti di tempat lain. Pendek cerita, apa pandangan luahan Yang Berhormat Kerajaan Barisan Nasional prihatin dan cari jalan bagaimana nak mengatasinya. Jadi soal Greek beres, boleh kita uruskanlah untuk nak beli tong dan sebagainya, kerana ada permit khas. Tan Sri Yang Pertua yang kelima, pemantauan dan kawalan harga barang. Saya akan mengulas mengenai isu pemantauan dan kawalan harga barang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lipis dan Yang Berhormat Pasir Gudang. Isu harga barangan merupakan isu yang sentiasa menjadi keutamaan kementerian ini. Kementerian sedar bahawa harga barang yang tinggi boleh menjejaskan sara hidup rakyat, terutama rakyat yang berpendapatan rendah di kawasan luar bandar dan sebagainya. Oleh yang demikian, pemantauan dan penguatkuasaan secara berterusan senantiasa dilaksanakan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga KPDNKK di premis-premis perniagaan di seluruh negara. Kita ada data, ya. Pada tahun 2013, macam saya sebut tadi, 4 tahun yang kita cakap saja, kita telah melaksanakan sebanyak 1.9 juta pemeriksaan pada tahun 2013 yang dilakukan, di mana sebanyak 8,772 kes dengan nilai rampasan sebanyak 34.3 juta telah dihasilkan. Daripada kes tersebut, nilai kompaun yang dikutip ialah sebanyak RM539,311. Dan pada tahun ini, kementerian menyasarkan sekurang-kurangnya 2.5 juta pemeriksaan akan dibuat ke atas premis-premis perniagaan. We are very serious, dan kita dah arahkan pegawai-pegawai kita untuk meneruskan pemeriksaan-pemeriksaan ini dalam konteks harga barangan dan sebagainya. Sebab itu saya perlukan sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat, maklumkan kepada kita. Kalau dalam kawasan itu tadi nampaknya tentang soal tanda harga, soal kenaikan harga, beritahu kita supaya pihak kementerian turun pada menyiasat betul atau tidak aduan tersebut. Jadi kalau tak ada kerjasama, susahlah sikit. Cakap senang, tapi nak melaksanakan sesuatu yang amat mencabar sekali.
Tapi insyaAllah dengan bantuan semua pihak, saya yakin masalah ini akan dapat cuba kita kurangkan. Selain pemeriksaan terhadap peniaga, pemantauan dan penguatkuasaan juga dibuat di peringkat pengilang, di peringkat pengimport dan juga pemborong secara berterusan. Pada tahun 2013, sebanyak 7,508 pengilang, 1,471 pengimport dan 91,690 pemborong telah diperiksa. Tak kira bulu mana-mana. Mana yang kilang ke, pengimport ke, kita buat pemeriksaan-pemeriksaan ini. Dan sehingga Februari 2014 pula, tahun ini, sehingga Februari, sebanyak 115 pemeriksaan dibuat di peringkat pengilang. 7 pemeriksaan kepada pengimport dan 2,916 kepada pemborong. Ini kerja yang kita buat dan kita telah melatih pegawai-pegawai kita untuk meneruskan pemeriksaan dan penguatkuasaan ini. Selain daripada pemeriksaan dan penguatkuasaan, kementerian juga turut mengadakan sesi engagement dengan industri-industri. Kita kena engage dengan mereka yang terlibat supaya tidak menaikkan harga produk keluaran atau barangan jualan mereka secara drastik. Kita panggil industri simen, industri makanan, industri perkilang dan lain-lain. Semasa perjumpaan dengan industri pada 20 September 2013 yang lalu, pihak industri telah memberi jaminan dan komitmen kepada kerajaan untuk tidak menaikkan harga barangan kerana rasionalisasi subsidi petrol dan diesel memberi kesan yang minimum kepada kos operasi mereka. Ini janji mereka dan janji inilah yang saya pegang dan syukur, terima kasih. Dan di Dewan ini jugalah saya nak menyatakan terima kasih saya kepada pihak industri yang melihat, faham tentang keadaan kita, kerajaan kita dan sama-sama membantu. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Lipis juga telah membangkitkan persoalan mengenai wujudnya perbezaan harga barangan yang dijual di pasaraya dengan pasar-pasar basah. Untuk makluman ahli yang berhormat, harga barangan yang dijual di pasaraya sebilangannya lebih murah berbanding di premis-premis perniagaan lain disebabkan oleh keupayaan pengusaha pasaraya untuk membeli barangan secara pukal atau borong. Ini memberikan mereka kelebihan untuk memperoleh harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan premis-premis perniagaan lain yang hanya mampu mendapatkan bekalan barangan dalam kuantiti yang sedikit. Di samping itu juga, kepelbagaian barangan yang dijual di pasaraya membolehkan pengusaha pasaraya menggunakan strategi cross subsidi, iaitu menjual barangan keperluan harian termasuk ikan kembung dan ayam pada harga yang rendah, sebaliknya pula mengenakan harga yang lebih tinggi bagi barangan lain. Ini marketing strategi masing-masing. Melalui kaedah ini, pengusaha pasaraya masih memperoleh keuntungan kerana pelanggan akan turut membeli barangan lain semasa berbelanja. Dan tempoh hari dia jual satu pasaraya jual ayam RM1 waktu penurunan kempen penurun harga yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini marketing strategi mereka. Dalam tempoh hari itu dikeluarkan 1,000 kupon. Siapa ada kupon ini, dia boleh dapat ayam RM1. Betul, ni bukan kita main-main, bukan gimmick. Sebab orang pun ramai datang. Bila ramai datang, dia beli ayam RM1 dan lain-lain pula dia belilah. Yang harga separuh tu dia naikkannya. Ini marketing strategi, tuan-tuan dan puan. Jadi pendekatan-pendekatan sebegini tidak mampu diadaptasi oleh para peniaga kecil, menyebabkan mereka terikat dengan harga yang lebih tinggi berbanding pasar raya. Tan Sri Yang Dipertua, berkenaan cadangan supaya tugas memantau diperturunkan kuasa kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKK, ingin saya maklumkan di sini bahawa KPDNKK telah pun menurunkan kuasa untuk membuat pemantauan kenaikan harga kepada seramai 712 penghulu dan penggawa. Kembali kepada isu tadi. Nanti saya habiskan ini dulu. Sekejap, sabar. Sekiranya JKK mengesan berlakunya sebarang kenaikan harga yang mendadak, JKK boleh melaporkan kepada cawangan KPDNKK berdekatan dan turun bersama-sama penguatkuasa KPDNKK membuat lawatan ke premis tersebut.
Cuma JKK ni boleh melaporkan saja. Tapi penghulu dia boleh periksa, dia boleh saman, dia boleh menggunakan compound. Kita dah turunkan kuasa tersebut. Jadi kementerian sememangnya sedar betapa pentingnya peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat dalam aspek pemantauan harga di pasaran. Inilah yang kita nak didik rakyat supaya menjadi pengguna yang bijak. Demi kepentingan bersama, kementerian mengelang-alukan kerjasama daripada semua pihak. Apatah lagi ahli-ahli yang berhormat sekalian, termasuk juga JKKK atau siapa saja untuk tampil membantu dengan melaporkan sebarang maklumat kenaikan harga kepada pihak kami. Jemput batu. Terima kasih. Saya nak kembali kepada isu pemborong dan dengan ayam RM1 ini. Saya tidak mau mempelekehkan dan melucukan perkara ini. Tapi saya ingin kementerian boleh membuat satu kajian yang teliti. Sebab memang kita tahu kalau itu bisnes strategi dia dengan RM1 tu, tapi adalah agak tidak bijak bagi kerajaan untuk promosikan pemborong-pemborong ini, sebab ini hanya bisnes gimmick. Dia tidak sebenarnya ada kesan yang positif untuk memerangi atau mengurangkan inflasi. Jadi saya nak cadangkan kementerian untuk betul-betul kaji apakah impak pemborong besar ini, terutamanya pemborong dari antarabangsa seperti Tesco dan lain-lainnya, apakah negatif impak mereka terhadap peniaga-peniaga kecil, dan dari jangka panjang dia sebenarnya membawa beban ekonomi kepada negara kita dan pasaran domestik. Dan dalam jangka panjang ada juga kesan untuk apakah kesan dia terhadap inflasi. So itu sebab saya agak kita kena ambil perkara ini secara serius, bukan mengambil itu kata pengguna harus bijak carilah tempat yang paling murah. Dia mungkin dapat cari ayam yang paling murah, tetapi seperti yang Timbalan Menteri kata, dengan benda lain dia charge lebih tinggi. So itu sebab saya rasa perlu ada kajian yang teliti, dan kita harap kementerian ambil serius, langkah yang serius. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Saya nak buat pembetulan lah ya. Ini bukannya Timbalan Menteri bercakap ya. Ini Menteri ya. Sebab sorry, kena maaf, minta tuntut maaf lah. Sebab dia tak kenal pun lagi Menteri Perdagangan Negeri. Maaf ya. Saya maafkan. Tak disalah cakap. Kita kalau tak betul, kita tegur. Ini pendekatan kita. Sama juga dengan Shah Alam. Terima kasih. Okey. Saya sebenarnya Tan Sri Yang Dipertua, pandangan daripada apa tadi saya ambil, saya terima. Cuma apa yang dibuat itu, pasaraya yang saya sebut NSK. Memang dia, saya pergi 3-4 ni pasaraya dia, dan saya melihat ramai orang. Kerana cara dia buat gimmick, kerana buat apa, yang penting dia rakyat dia dapat kemudahan seperti ini. So saya ingat di Selayang, tak sempat dia, bukan di Selayang, di Simputih, ramai orang pada gitu, ramai orang dapat faedah. So kita ni Tan Sri Yang Batu, saya ingat kita serius, kita juga buat kajian mana yang patut kita boleh bantu supaya rakyat ini mendapat manfaat dia. Termasuk jugalah misalnya nanti yang sama jugalah dengan soal macam inflasi tadi. Sebenarnya rekod yang diberi, yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan, yang dibuat kajian, sebenarnya dari segi inflasi, dari segi indeks harga pengguna, kita we are one of the lowest. Kita hanya capai lebih kurang 3.5% saja, better than other countries. Some other countries, inflasi kita terkawal sebab pendekatan-pendekatan kita ini, strategi-strategi kita, dan juga program-program yang kita buat. So yang berhormat, kalau ada cadangan-cadangan yang lagi baik, boleh kita datang berbincang supaya rakyat dapat manfaat dia. Tak kira lah kawasan Batu atau lain-lain. Okey, dijemput si apa ni? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Terima kasih Tan Sri Yang Tua, terima kasih Menteri. Tahniahlah kerana telah menurunkan kuasa kepada pemimpin-pemimpin tempatan untuk menjalankan penguasaan. Cumanya kaitan dengan pejabat cawangan daerah Kuala Kangsar, saya mohon diperkasakan pejabat cawangan itu, kerana bukan saja ia merupakan cawangan di Bandar Diraja,
tetapi ia meliputi 3 kawasan parlimen, iaitu Parlimen Kuala Kangsar, Sungai Siput dan juga Pelarangas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar, saya pernah pergi sana. Boleh bercerita. Saya memang berhasrat begitu. Kita tengok, lihat dan cara macam mana kita boleh bekerjasama. Yang pentingnya rakyat di Kuala Kangsar, 3 parlimen situ dapat manfaat daripada program kita. Saya tahu Yang Berhormat begitu gigih, atau apatah lagi pula ketua bahagian di situ. InsyaAllah kita kena sebut. Kita kena sebut untuk kita sama-sama membantu. Kita ni bantu membantu. Terima kasih, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri bersama dengan Perdana Menteri datang ke kawasan saya, melalui pejabat saya pun tak jumpa saya masuk itu perasmian NSK untuk beli ayam 1 ekor RM1. Sekarang ialah, adakah tawaran itu masih ada ke, atau kerana Perdana Menteri pergi jadi dia bagi 1 ekor RM1? Yang kedua ialah, yang saya pernah komplain tentang Pasaraya NSK, bukan saya tak suka mereka ada apa-apa masalah. Masalah sekarang ialah yang NSK Pasaraya itu, dia beroperasi 24 jam satu hari. Selepas ia dibuka, kebanyakan pasar pagi menjajah kecil tu mati. Kerana mereka tak dapat bersaing dengan pasaraya yang beroperasi 24 jam ini. Jadi saya nak tanya, apakah kriteria bagi kementerian membenarkan satu pasaraya buat perniagaan 24 jam satu hari? Saya pernah tulis surat kepada bekas menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kebergunaan. Bila saya tanya dia kata, oh ni di BKL. Bila saya tanya Datuk Bandar kata, oh kementerian bagi kelulusan. Jadi siapa bagi kelulusan? Saya tak ada apa-apa personal peribadi dengan dia. Saya hanya rasa sangat simpati pada penjajah di pasar pagi di persekitaran. Semua terpaksa tutup gerai kerana tak dapat bersaing. Jadi saya nak minta Yang Berhormat Menteri macam mana menolong penjajah yang perlu kita bagi bantuan dan tolong ni. Terima kasihlah Tan Sri Seputih. Terima kasih. Tak jemput tu janganlah salahkan kita. Sebenarnya saya pun dijemput oleh NSK untuk program di situ. Kita berunding kan, dan saya minta supaya dijemput pemimpin-pemimpin tempatan. Saya lihat pada petang tu ramai pemimpin-pemimpin tempatan yang hadir, termasuk NGO, pengguna dan sebagainya, ramai. Cina ini ya, yang Muhammad tak jemput ya. Itulah. Tak apa. Lain kali besok saya petang saya akan jemput Yang Berhormat lah. Kita kawan baik ya. Okey. So ya, itu tengok, itu tanyalah, itu terpulang kepada ini perniagaan private, dia yang mengusahakan itu. So ini strategi pasaran yang dibuat oleh NSK dan kita bantu. Sebab itu saya cakap, ada yang idea baik, kita bantu, kita menyokong. Bukan niat kita nak buat dia begini, yang akhirnya pula kilang kedai-kedai peniaga kecil mati. Tidak. Sebenarnya peniaga-peniaga di sekeliling itu pun mesti guna kesempatan untuk menggunakan pasaraya-pasaraya ini yang harganya murah untuk dia datang beli dan kemudian jual di tempat dia dan ambil keuntungan sedikit. Banyak supermarket yang besar, Giant, Tesco dan lain-lain di beberapa bandar-bandar yang harganya memang murah, ataupun krim ni memang dah murah dah, dan mereka peniaga kecil pada saya tak mati, malahan dia compliment. Maknanya dia boleh beli barang di situ murah dan kemudian bawa balik ke tempat dia. Saya tengok gerai-gerai di sekeliling, lepas saya operasi itu pergi minum kopi itu, bagus, dia orang punya semua cukup selesa lah. Cuma dia tak selesa dengan ahli parlimen dia saja, kata dia. Dia selesa. Saya pergi sana, tauke sana pun jemput saya minum. Okay. Sekarang masalah ialah bila ia dibuka, pasar raya itu buka, memang penjajah pasar pagi macam apa yang Muhammad kata tadi, pergi beli ayam 1 ekor, RM1 1 ekor dalam promotion dia jual di pasar pagi mungkin RM10 1 ekor kerana mereka memang tak dapat bersaing. Sekarang saya hanya nak minta mungkin pihak kementerian, kalau nak bagi lesen beroperasi 24 jam, 365 hari 1 tahun, mungkin kita perlu adakan syarat lah. Macam mana kita membantu penjajah kecil di persekitaran itu supaya mereka boleh juga hidup bersama lah. Jadi kalau tidak, kenapakah hanya pasar raya itu dibenarkan beroperasi 24 jam 1 hari? Ini masalah saya. Sebenarnya saya hanya simpati pada mereka yang terpaksa tutup gerai kerana pasar raya itu. Itu saja. Yang Muhammad berikan saya statistik berapa penjaja yang tutup tu. Sebab saya lihat waktu lawatan saya, merata-rata ada banyak peniaga-peniaga kecil.
yang mengguna kesempatan untuk dia mendapatkan barangan daripada pasaraya tadi. Begitu juga dengan beberapa contoh di tempat lain. Kalau seputih ada bermasalah, kita cuba kalau boleh bantu, kita bantu. Yang pentingnya penyaja-penyaja ni kena jaga. Yang RM1 tadi, dia boleh guna, patutnya dia beli banyak, kemudian bawa ke kedai dia boleh jual RM10, RM9 untuk sebagai contoh. Jadi inilah pendekatan yang kita buat, dan apa yang saya perlukan ialah adik-adik baik. Kalau seputih, everything ada yang lebih baik, yang boleh kita laksanakan, rakyat dapat manfaat, kita bersedia untuk membantu. Ya, seputih. Ya, betul. Boleh? Ya, soalan terlalu banyak kalian. Ya, pasar pagi boleh? Lawatan pasar pagi dengan saya. Boleh, boleh. Kita berdua saja. Boleh. Okey. Ni di pasar pun kita ada program merim kita. Menu rakyat satu Malaysia. Menu rakyat satu Malaysia ni RM2 breakfast. For breakfast. Saya ingat di Seputih saya tak tahu, tapi di Sogo pun ada program merim ni. Breakfast for $2. Lunch $4. Ini yang kita buat. Program yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk rakyat, termasuk di Shah Alam. Berhormat Menteri, saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri pergi satu vegetarian shop. RM2 satu meal, ada 4 dish di kawasan Parlimen Segambut. Ini bagus. Tak ada satu Malaysia ke DAP ke ada apa, tapi mereka buat ini hanya dapat balik modal sahaja. Jadi saya rasa yang kedai macam ni mungkin yang kementerian perlu sokong lebih lah. Memang kita sokong. Kalau ada mana-mana benda yang baik tu. Ya, Muhammad, terima kasih banyaklah ya. Saya ingat saya pergi kepada tajuk yang lain. Okey. Jadi okey. Isu yang ke-6 ya. Kita ada 2 isu lagi. Yang ke-6 ialah penyalahgunaan kedudukan dominan dalam pasaran domestik. Ini isu ini menyentuh kenaan isu monopoli ataupun kedudukan dominan sesuatu perusahaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Permatang Pauh dan Yang Berhormat Pasir Gudang. Dia tak ada lagi ni. Bisa baca jugalah ya apa yang dihasrat dia, dan supaya dapat dia faham apa maksud yang dominan ini. Monopoli ataupun kedudukan dominan sesuatu perusahaan dalam mana-mana pasaran bagi barangan atau perkhidmatan adalah tidak dilarang. Sesuatu perusahaan yang berada dalam kedudukan dominan juga tidak dilarang untuk mengambil apa-apa langkah yang mempunyai justifikasi komersial yang munasabah terhadap kemasukan ke dalam pasaran atau pelakuan perpasaran sesuatu pesaing. Akan tetapi, kedudukan dominan yang dimiliki ini tidak boleh disalahguna seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 10 Akta Persaingan AP 2010. Ini Competition Act. Ya. Antara contoh penyalahgunaan kedudukan dominan adalah membataskan pengeluaran sehingga memudaratkan pengguna atau mengenakan himpitan margin squeeze terhadap pesaingnya. Baru-baru ini MYCC di bawah kementerian kita telah mengemukakan keputusan cadangan terhadap Megastay Sendiri Berhad yang didapati melanggar Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 apabila menyalahgunakan kedudukan dominannya dengan mengamalkan himpitan margin yang mempunyai kesan negatif terhadap persaingan dalam pasaran. Penalti keuangan yang dicadangkan dalam kes ini berjumlah RM4.5 juta. Perlu ditekankan di sini bahawa AP Akta Persaingan 2010 bukanlah bertujuan untuk mengawal harga ataupun melarang kenaikan harga maupun melarang industri menentukan harga pada barangan mereka. Sebaliknya, akta-akta yang relevan bagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang sebenarnya ialah Akta Kawalan Harga dan Anti Pancatutan 2011, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Inilah perbezaan di antara akta persaingan dengan akta-akta yang saya sebutkan sebentar tadi. Tan Sri yang dipertua, isu yang akhir iaitu program penyeragaman harga. Akhir sekali saya ingin menyentuh berkenaan isu penyeragaman harga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Johor Bahru, Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Tenung dan Yang Berhormat Konawit. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah mula melaksanakan program penyeragaman harga
secara perintis pilot project di Sabah dan Sarawak pada tahun 2009 sebelum dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun 2010. Tujuan utama program ini ialah untuk memastikan barangan keperluan asas senantiasa mencukupi dan dijual pada harga kawalan pada setiap masa tanpa mengira jarak dan lokasi. Ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan kesejahteraan rakyat di seluruh negara, termasuk penduduk di kawasan pendalaman dan luar bandar adalah senantiasa terpelihara. Program yang sangat baik. Program ini dilaksanakan dengan cara menanggung kos pengangkutan yang tinggi yang disebabkan oleh kesukaran membawa barangan dalam jarak yang jauh atau bentuk muka bumi yang menyukarkan serta ketiadaan sistem perhubungan yang baik. Program penyeragaman harga ini merangkumi 3 projek, iaitu 1 projek barang perlu BP, ya, iaitu untuk barang-barang seperti gula, minyak masak, pakej 1 kilo ni, tepung gandum, kegunaan am, beras SD 15%. Ni satu. Yang satu lagi ialah petroleum, projek liquefied petroleum gas LPG untuk gas memasak, dan ketiganya projek community drumming CD untuk diesel dan petrol RON 95. Barangan kawalan ini dibekal oleh transporters yang dilantik kepada kedai-kedai runcit atau point of sale POS yang berminat untuk menyertai program. Pelaksanaan program ini bergantung kepada kriteria seperti lokasi kawasan, populasi dan peratus perbezaan harga kawalan kerajaan dengan harga yang dijual di pos-pos. Pada awal pelaksanaannya, perbezaan harga di antara bandar dan luar bandar yang ditentukan ialah pada paras 30%. Pada tahun 2012, peratus tersebut dikurangkan 15% dan seterusnya kepada 10% pada tahun lepas 2013. Penyarasan semula peratusan ini bertujuan untuk memperluas kawasan program, seterusnya meningkatkan bilangan rakyat yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program ini. Kita turunkan sebab kita lihat infrastruktur dah banyak, sudah banyak perubahan daripada dulu, jalan tak lekat dan sebagainya, ni dah baik. Sebab itu kita turunkan sikit dari segi perbezaan harga yang kita rundingkan dengan transporter tadi. Program ini sememangnya memberi manfaat yang besar kepada penduduk di kawasan pendalaman kerana tidak lagi perlu membayar harga yang tinggi bagi barang keperluan harian. Sebagai contoh, harga gas memasak LPG 14 kg di Pak Daleh di Bario dapat dikurangkan daripada RM180 sotong kepada RM26.60 sotong. Ini benar. Harga seliter petrol RON 95 dan diesel di Long Singgut di Belaga pula dapat dikurangkan daripada RM6.50 dan RM6.50 dan RM7 kepada RM2.10 dan RM2 Malaysia. Yang berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang berhormat. Ulu Rejang. Tadi Long Singut di Belaga ke Long Singu? Di Long Singgut Belaga. Bukan, Long Singut di kawasan saya di Baleh, di Baleh. Oh di Baleh. Kalau Long Singut di Baleh. Di Baleh ya? Ni silap. Takut silap. Saya minta maaf. Okey, yang berhormat, beri saya sekejap, saya nak mencelah sikit. Tan Sri yang di-Pertua. Tan Sri, Menteri, mengenai point of sale, Ulu Rejang saya ingat terbanyak, ada 7 point of sale. Tetapi sekarang rakyat dan penduduk saya di kawasan Ulu Rejang setia menunggu untuk menghantar barang bersubsidi yang telah diberi surat kepada LOA, kepada syarikat-syarikat untuk transporter ni. Jadi sampai sekarang sudah 1 bulan. Yang kedua, syarikat yang telah diberi untuk sebagai transporter kepada tempat point of sale syarikat dari luar dari kawasan Ulu Rejang, dan mereka ni dari Kuching, tak tahu tempat point of sale. Jadi saya minta yang berhormat, kalau boleh
Saya tak bersetuju. Jadi kalau syarikat itu sampai sekarang belum dapat membekalkan kepada sasaran rakyat di pedalaman, baiklah potongkan, cancelkan, beri kepada syarikat tempatan yang lebih mengetahui tempat point of sale. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Abdul Rajang, satu maklumat yang baru pada saya, dan saya pun heran juga kerana dah sebulan tak ada, masih lagi tak berjalan. Saya ini maklumat baru dan saya akan cuba siasat baliklah dan akan tengok balik dari segi kesesuaian dia. Tapi sebenarnya dari segi pemilihan, saya dah sebut hari itu dan saya nak ulang balik, sebenarnya pelantikan syarikat transporter ini dibuat, saya baca ya, dibuat dengan tulus, teliti dan teratur oleh lembaga perolehan yang diwakili oleh kementerian dan juga Jabatan Kerja Raya. This is the committee which said, dan dibuat rundingan-rundingan harga ya. Antara pertimbangan pelantikan syarikat tersebut berdasarkan kepada garis panduan, satu, syarikat yang berminat adalah syarikat tempatan mengikut negeri. Sarawak tu we make sure that syarikat tu mesti daripada Sarawak. Kadang-kadang dia orang Kuching tapi digunakan alamat di Sibu dan Luar Rajang sebagainya. Tapi kalau ada maklumat yang lagi boleh maklumkan kepada saya akan cuba bantu untuk supaya jangan disalah tafsir oleh rakyat kepada Yang Berhormat ahli parlimen. Saya akan cuba ini sebab ini satu perkara yang baru dan maklumat inilah yang saya perlukan. Sahabat tu luar tadi mungkin alamat tu alamat di situ tu. Tapi mungkin orangnya, tapi masih lagi syarikat tempatan. Tak apalah, saya akan rujuk oleh Yang Berhormat Lu Rejang ya, Lu Rejang. Dan saya sebut tadi garis panduannya. Yang keduanya, syarikat mempunyai kemudahan logistik iaitu pengangkutan, stor penyimpan serta tenaga kerja dan plan pengedaran merupakan kriteria penting pemilihan akan diberi keutamaan. Syarikat mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai keadaan tempatan termasuk mengenal pasti dan telah membuat lawatan ke point of sale sedia ada yang berpotensi menyertai projek. Pada tahun ini, Kementerian memberi perhatian yang serius terhadap nilai-nilai kontrak yang ditawarkan kepada transporters. Dalam tahun-tahun sebelum ini, terdapat kes di mana satu transporter mendapat kontrak bernilai jutaan ringgit. Namun pada masa yang sama, terdapat juga kes di mana transporters mendapat kontrak bernilai hanya puluhan ribu ringgit. Yang tinggi, yang rendah dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, Kementerian telah memutuskan supaya agihan kontrak pada tahun ini dibuat dengan lebih adil supaya lebih ramai transporters tempatan dapat terlibat dalam memberi sumbang bakti kepada negara ini. Kementerian kita mengaku bahawa pelaksanaan program ini mempunyai kelemahan di peringkat lapangan seperti yang dibangkit oleh ahli-ahli yang berhormat. Saya dah dapat banyak maklumat daripada kawan-kawan sahabat dan inilah yang kita sedang kaji dan mencari jalan ya. Untuk maklumannya yang berhormat, sebenarnya pihak Jabatan Audit Negara telah pun hadir ke kementerian membuat pengauditan ke atas program ini. Tadi ada cadangan pasal board auditing dan sebagainya. Dah pun kita laksanakan dan menemui beberapa isu Jabatan Audit Negara yang tak ada kepentingan datang dan memaklumkan kepada kita isu-isu tersebut. Jadi isu-isu ini telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM supaya siasatan dapat dibuat ke atas mana-mana transporters yang disyaki terlibat dalam salah laku yang dinyatakan. Sebagai contoh, sehingga 11 Januari 2013, tuntutan bernilai 26.32 juta oleh 22 transporters telah disiasat oleh SPRM Sarawak. Hasilnya, beberapa transporters yang membuat tuntutan secara berlebihan telah diminta membuat pembayaran balik kepada kerajaan. Dan pada tahun yang sama, pejabat KPDNKK Sabah juga telah membuat laporan kepada SPRM terhadap transporters yang disyaki membuat tuntutan palsu untuk dibuat siasatan. Jadi berdasarkan, saya habiskan boleh apa kena wait ya, minta maaf ya. Berdasarkan kelemahan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dan penemuan Jabatan Audit Negara, beberapa inisiatif telah diperkenalkan untuk menambah baik pelaksanaan program ini. Ini niat kita. Kita nak tambah baik mana yang benda yang dah dilaksanakan sejak 2009 tersebut. Pada tahun ini, transporters tidak hanya bertanggungjawab membekalkan barangan keperluan semata-mata. Malah pada tahun ini, mereka diminta melaporkan
tentang status bekalan barangan dan harga runcit yang dijual di pos-pos point of sale secara bulanan. Must be a monthly affair. Pejabat KPDNKK negeri dan cawangan juga telah diminta untuk membuat pemantauan lapangan secara terpilih pada setiap bulan bagi mengesahkan maklumat yang diberikan oleh transporter tersebut. Ini kita pastikan dan saya minta kerjasama daripada Ahli Muhammad. Saya habiskan dululah kerana wait ni. Yang berhormat Tenum dalam perbahasannya ingin mengetahui bilangan kawasan di Sabah yang mendapat manfaat pelaksanaan program penyeragaman harga. Untuk makluman yang berhormat, bilangan kawasan yang mendapat manfaat dari pelaksanaan program penyeragaman harga di Sabah ialah 21 kawasan bagi projek barang perlu. Saya sebutkan ada 3 kan. 241 kawasan bagi projek barang perlu, 228 kawasan bagi projek LPG dan 328 kawasan bagi projek community drumming. Berkenaan isu putus bekalan diesel stock out yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bintulu, ingin saya perjelaskan bahawa bilangan stesen yang berlaku stock out pada tahun 2014 adalah semakin berkurangan berbanding pada tahun 2013. Keadaan ini berlaku bukan disebabkan oleh program community drumming. Sebaliknya, kekurangan bekalan diesel bersubsidi yang berlaku di kawasan-kawasan tertentu adalah bersifat sementara yang berpunca dari masalah penghantaran bekalan dan logistik oleh syarikat minyak kepada stesen-stesen minyak yang terlibat. Namun demikian, Kementerian memandang serius perkara ini dan sentiasa berusaha memastikan supaya masalah kekurangan besar bekalan diesel dan RON 95 ini tidak berlaku di mana-mana tempat di negara ini. Jemput Nabi. Terima kasih Menteri. Saya telah memberi beberapa contoh dalam pembahasan saya tempoh hari berkenaan dengan penyeragaman harga barang di kawasan pendalaman. Yang jelas saya melihat daripada maklumat yang diberi kepada saya, kalau saya ambil contoh di kawasan Parlimen Kanawit saja, banyak tempat-tempat yang saya lihat di kawasan Kanawit ini yang tak memerlukan lagi subsidi ini. Sebagai contoh, kawasan Macan. Kawasan Macan adalah lebih dekat dari kawasan Kanawit dari Sibu. Kalau Sibu is a point of sale. Tapi diberi juga subsidi, apa nama itu, semua jenis subsidi, BP ke community drumming ke dengan LPG. Dan banyak lagi kawasan-kawasan lain yang sudah ada jalan raya sekarang ini. Yang mungkin masih perlu adalah kawasan-kawasan di pendalaman yang masih menggunakan sungai sebagai transportation. Tapi yang kata Yang Berhormat Menteri, siapa yang menentukan the number of trips? Saya mengambil contoh di Nangah Jagau. Kalau kita pakai perahu mengambil 1 hari, dibagi 40 trip sebulan, dan 1 trip dah RM1,500. Saya fahamkan tidak seorang pun dari sana pernah diberi subsidi ini. Saya selalu pergi ke sana, memang sebulan mungkin ada sekali pergi ke kawasan Jagau. Jadi dipahamkan yang itu mungkin siapa yang buat klaim tak tahulah, mungkin transporters. Jadi inilah saya melihat tujuan sebenarnya memang bagus, tetapi apabila sampai ke pelaksanaannya banyak tulisan macam ini berlaku. Jadi saya mengajak Menteri kalau dapat kita propose lagi macam saya cakap dulu tadi adalah untuk perkara begini kita putuskan sekali. Kita beri sasaran kepada yang betul-betul memerlukan ini. Kalau di kawasan Sarawak, kawasan-kawasan belum ada jalan, masih menggunakan sungai, kita beri terus macam kita beri kepada nelayan-nelayan 200 sebulan atau 100 sebulan, dan kita tak ada masalah lagi, no more problem. Sebab saya tahu ada strong hand juga terlibat dalam semua pelaksanaan projek-projek ini, community drumming ke LPG gas ke subsidi petrol ke macam-macam. Jadi masalah. Jadi mungkin seperti saya sebut dulu tadi, kementerian pegawai-pegawai sudah tak larat lagi untuk berlawan dengan orang ini. Jadi the best thing is stop this thing, kita bagi terus kepada rakyat yang miskin. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengawit yang memberikan cadangan yang baiklah bagi kita untuk kita timbangkan dan kalau dia dilaksanakan. Jadi makluman ini pun satu perkara yang baru juga bagi saya, yang sebenarnya umumnya masyarakat rakyat di Sabah Sarawak tadi dia memerlukan program ni.
Sebenarnya macam sebut tadi memang ada dia punya faedah-faedah yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Tapi mana ada kelonggaran, berlaku penyelewengan satu dua tempat ini, dan bahagian inilah yang kita fikir kita kena fokus balik dan mencari jalan bagaimana kita boleh tangani masalah ini. Dan saya cadangan yang Muhammad tadi akan saya bawa ke kementerian, kita lihat bagaimana sama ada untuk itu akan berbeza sedikit dari segi program penyeragaman penyeragaman harga tadi, iaitu kita bagi duit subsidi kepada rakyat. Ini akan saya bawa ke kementerian untuk dipertimbangkan. Walau bagaimanapun untuk tujuan-tujuan yang lain lah, mana ruang yang kita kementerian boleh membantu Ahli Yang Berhormat, kita akan cuba bantulah dan cuba melaksanakan dari pandangan-pandangan. Saya tengok ada beberapa yang berhormat jumpa saya dan mengumpulkan beberapa pandangan, dan saya sudah cukup bersedia. Malahan lautan-lautan ini akan kita buatlah apabila ada kesempatan supaya kita dapat melihat sebenarnya apa yang berlaku di peringkat bawah. Kalau ada penyelewengan yang Muhammad sendiri lihat berlaku, boleh maklumkan kepada saya. Kita tidak teragak-agak kerana kita dapat sokong yang begitu baik daripada agensi-agensi lain. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Yang Putua, saya sekali lagi lah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengambil kesempatan ini untuk selain daripada terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Saya percaya pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat dapat membantu memperkokohkan lagi polisi dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kementerian ini untuk dilaksanakan. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada cakap saya tadi agak keras sedikit sebab saya lembut orangnya. Jadi oleh kerana minta maaf, dan saya mengharapkan kerjasama dan sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk kita meneruskan mensejahterakan rakyat dalam konsep rakyat didahulukan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih.